Orang barat bila nak nampakkan bahawa Islam ini merendahkan martabat wanita. Ramai ada orang Islam yang termakan racun ni, sehingga dia kata kalau orang perempuan hak ikut agama jadi rendah martabat, orang perempuan yang ikut hukum hakam jadi tak berkualiti tinggi. Yang sebenarnya Islamlah agama yang paling menghargai kaum wanita, yang meletakkan harga paling tinggi kepada kaum wanita. Sebab tu kita tengok keadaan hukum yang kait dengan orang perempuan ni, dia tak sama dengan hukum yang berkait dengan orang lelaki. Kerana kuat sangat penjagaan Islam ke atas orang perempuan. Kalau kita beli baju hak jenis tak kuat jaga, baju tu murah. Kalau hak jaga dia kuat, baju tu mahal. Jam gitu juga, kita pergi pasar malam, dia pakai gantung tepi tu. Berapa ni? RM6. Tawa-tawa RM4. Beli RM4. Bos dalam supik, orang Terengganu panggil supik. Faham tak supik? Supik gelenyar dia panggil. Orang Terengganu dia panggil supik gelenyar. Supik tu dia gelenyar, bunyi nyek-nyek, supik gelenyar. Jadi beli jam RM4, bos dalam supik gelenyar, hak tukang beli kata tak ada kotak. Nak kotak hak Rolex. Hak buka ting, tubik lagu Selamat Hari Raya ting. Jadi harga jam RM4, nak mana ada kotak? Kotak mahal pada jam, sebab tu dia tak bagi. Sebab apa? Sebab jam murah. Tapi kalau benda tu jaga tu kuat, nak masuk dalam kedai tu dia tak boleh nak pegang jam. Dia duduk dalam cermin, dia kunci, dia tengok orang dulu. Kalau mari dengan selipar Jepun hijau sebelah, kuning sebelah selipar, suruh ambil buat keluar jam harga RM45,000, dia dah buat keluar. Nampak? Pasal apa? Pasal ni harga tinggi. Lepas tu kawalannya ketat. Maka gitu juga, bila kawalan dia banyak, bermakna benda tu bermutu. Susah nak dapat, mesti harga mahal. Senang dapat, harga murah. Batu permata zamrud daripada India, warna hijau dia besar tu. Tengok dalam Guinness Book of World of Record, harga dia 19 juta US. 19 juta US harga. Satu batu nilam besar pada telur ayam, dipanggil Star of India, harga dia dekat 100 juta US. Permata warna biru, dalam tu dia ada bintang, macam bintang di langit, pusing dia berkelip-kelip bintang, macam kita tengok bintang malam. Patut harga 100 juta dolar US. Mana duit kita dekat 400 juta sutir. Bukan 24 juta, 400 juta. Berkelip-kelip bintang dalam tu. 100 juta US, 400 juta Malaysia. Pasal apa mahal sangat? Sebab payah nak dapat. Dijaga oleh 60 orang pengawal. Bila nak buat exhibition pameran, 60 orang pengawal jaga dengan shotgun belaka. Kuat kawalan, pasal barang mahal. Mahal dia dapat 400 juta. Kita nak hak murah, RM400. Batu kelikir 1 lori. Tak cakap nak buat mata cicing, selori 400, betul tak? Pasal apa murah sangat selori 400? Mudah dapat. Halo, batu 2 lori. Nak bila apa? Petang. Okey, beres apa? Senang beli, barang murah. Batu penjagaan Islam pada perempuan dia lebih. Orang lelaki aurat baina surah wa rukbah, antara pusat sampai ke lutut. Faham tak? Tapi perempuan keseluruhan tubuh dia adalah aurat. Al-mar'atu auratun. Perempuan itu kebanyakan tubuh dia aurat, adalah aurat. Bila banyak jaga, kerana dia berharga mahal, maka datang barat, dia nak supaya harga mahal itu turun. Dia barat ni habis. Hak barang Islam dia nak turun harga. Sebab tu harga getah. Getah ni siapa tanam? Mereka tanam getah.
Perancis tak ada, England tak ada, tapi siapa yang tetap harga getah? London, betul tak? Ni mainan barat, dia tak tanam getah, kita yang tanam, tapi dia kata harga mesti jangan lebih pada ni. Ni nampak? Ni memang kerja al-yahud wan nasara, walan tara angkal yahud hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan tidur lena, tidak akan diam, melainkan kamu akan ikut jejak langkah mereka. Jadi bukan kata saja barang-barang dijatuhkan harga minyak ni, kita yang keluar negeri Islam paling banyak keluar minyak, dia yang tetap harga. Cerdik ke bodoh? Kita bodoh, nampak? Bodoh dah boleh kuat sangat. Cerdik kena kuat. Dah kita keluar minyak, kita tetap harga dah. Nah, kita pun nampak dah harga barang, sehingga perempuan Islam pun dia yang turunkan harga. Sebab tu seruang di Turki, apabila Kamal Atatürk laknatullah merampas kuasa, melucut kerajaan Islam, maka yang pertama-tama sekali ialah untuk dia kata sama label, mensamatarakan wanita dengan laki-laki. Kalau dulu wanita wajib pakai tudung, sekarang bebas sama dengan laki-laki. Laki-laki tak pakai tudung, wanita pun tak pakai tudung. Wanita boleh pakai skirt, wanita boleh main, boleh joget, boleh minum arak, boleh disco. Nampak? Atas nama kesamaan taraf umat manusia di muka bumi. Yang sebenarnya ini serangan barat untuk menentukan harga barangan muslim mesti rendah. Getah dia turun harga, minyak dia turun harga, ikut harga dia. Orang puang pun diikut juga supaya turun harga. Daripada harga mahal kerana ikut hukum Islam, harga sudah murah bila ikut cara barat. Betul tak? Tengok sekarang, kalau hak pakai tudung, orang nak buat bini. Tapi kalau hak telanjang, apa tak buat bini, nak buat girlfriend je. Betul tak? Nak buat couple je, nak buat main je. Dia ikut barat dengan pakai skirt, dengan luar pendek, dengan pusat jelek, dengan napak tiok. Oh sedap gendong mutu. Gendong peluk. Tak ada apa-apa. Tapi bila nak kahwin, menak gini. Tak mau aku main saja je. Nak kahwin, nak cari hak kapur-kapur sikit, hak tudung-tudung sikit. Nampak tak harga sebenar orang puang? Jangan ikut barat. Kita jadi harga murah. Itu wanita bahagia. Benda makna bahagia as-sa'adah, sa'adah bahagia. Bahagia ni banyak takrif ataupun tafsiran mengikut masyarakat, mengikut persepsi manusia sekitar. Keadaan zaman sekarang ni bahagia sudah lari tafsiran. Masing-masing berhak, dia ada mulut, bercakap free. Ustaz boleh cakap, tukang kebun boleh cakap, orang jahil boleh cakap. Nampak? Sebab tu baru ni masa isu hudud, dia tanya, hudud ni wajib ke tidak? Dia tanya artis. Saya bukan serta politik, tapi nak cerita agama. Dah kalau hudud molek ke tidak, kenapa tanya artis? Nak tanya artis, tanyalah bak lagu. Lagu ni siapa yang tulis mula-mula? Patut tanya artis. Takkan nak tanya tu guru. Lagu ni dia akan nyanyi, patutnya dia punya not tinggi ataupun rendah. Tanyalah penyanyi. Ni masalah hudud. Hukum Allah bagi tanya penyanyi dan pelakon. Nampak lagi? Jadi pelakon pun jawablah, saya rasa tak relevan lah hudud ni. Seorang lagi, saya pun fikir sama. Sebab benda tu kan, ini masalah peribadi. Kita nak buat, kita nak sembahyang, kita nak apa pun, itu kita punya pasal lah. Jawapan-jawapan ni sebenarnya free keluar daripada mulut. Kemudian disebarkan pada khalayak. Karena itulah ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang keluar daripada mulut kita melainkan kiri kanan kita ada raqib atid yang akan tulis. Nampak? Kamu akan bertanggungjawab dengan apa yang telah kamu sebut di dalam dunia dulu.
Dan yang pelik dia tanya artis masalah hudud. Kita pahit rasa, balik rumah buka pahit, mana dak tubik air. Nak tengok-tengok kat bawah sini berkembur tubik air. Kita panggil tukang pahit ke tukang atak? Tukang pahit. Kalau panggil tukang atak bodoh kan panggil. Nak kita nak cat rumah kita cabut habis dah cat. Nak kita panggil tukang cat ke tukang pahit? Tukang cat lah pula. Lepas tu exhaust kereta kita bocor, kita pergi berhenti tempat cat kereta, suruh baik exhaust. Faham? Enjin kita start dah hidup, kita pergi panggil tukang rumah. Tak betul. Lepas tu dalam bab ni, dalam bab agama tanya ahli agama, dalam bab hudud tanya ulama, dalam bab nak pasang mozek panggil tukang mozek. Dah pahit bocor, jangan panggil ustaz, panggil tukang pahit. Jadi oleh kerana manusia ni bebas bercakap, boleh kata apa saja. Jadi takrif tentang bahagia macam-macam. Bahagia benda makna bahagia. Bahagia tu kata rumah besar, bahagia. Ada orang jawab bahagia ni gaji besar. Ada orang jawab bahagia ni bini besar. Macam-macam pasal. Kereta besar, pangkat besar. Tak. Semua orang boleh bercakap, tapi seorang saja yang boleh memberi takrif yang paling tepat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita, ittala'tu lailata usriya bi. Aku dipertontonkan oleh Allah pada malam aku di Isra' Mi'rajkan ke langit. Allah bawa dia berjalan. Bawa berjalan, tengok-tengok di langit, tengok langit, tengok angkasa, tengok Sidratul Muntaha, tengok aras, tengok qalam, tengok syurga, tengok neraka, sampai ke neraka dipertontonkan kepada Nabi. Faizan, maka tiba-tiba aku tengok dalam neraka, aksaru ahliha an-nisa, yang paling ramai sekali masuk neraka umatku yang perempuan. Ni hakikat Nabi tu. Orang lain ulama tak boleh kata. Masalah syurga neraka masalah yang perkara-perkara gaib. Benda gaib ni ulama tak boleh berijtihad. Tak boleh ulama kata saya rasa begini tak boleh. Dia terhenti atas nas, mesti ada ayat Quran cerita ataupun hadis. Jadi Nabi saja yang boleh cerita alam gaib, orang lain tak boleh. Bila Nabi tengok dalam neraka, aksaru ahliha an-nisa, yang paling ramai sekali dalam neraka umatku yang perempuan. Orang puan ramai masuk neraka. Sebab tu kita dalam kuliah banyak kita kata ke orang puan. Ada orang puan dia mari komplain, ustaz, berapa banyak nak kata ke orang puan, orang lelaki sikit je kena. Dia komplain gitu. Nampak? Dalam email dia tak puas hati. Ada yang dalam Yahoo, dalam macam-macam dia komplain. Dia kata saya kata orang lelaki pun kena juga. Awak dengar boleh. Tak tahu dah, saya dengar banyak dah kuliah ustaz, tapi banyak orang puan kena. Saya pun baca hadis ni. Sebab ramai perempuan masuk neraka. Faham? Itu sebab ni. Yang kata banyak masuk neraka bukan berita TV3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap macam kita pakai otak je, pakai ikut keluar je. Nabi bercakap daripada wahyu yang diwahyukan daripada Allah. Nampak? Bila dia kata ramai perempuan masuk neraka, kita kena terima. Nampak? Sebab apa ramai masuk neraka? Maka aku bertanya kepada Jibril, wa kaifa zalik ya Jibril? Kenapa jadi begini? Ramai masuk neraka ni. Jibril jawab 3 sebab. 3 sebab. Yang pertama, wazalika likillati ta'atihinna lillah, kerana tak ramai yang taat kepada Allah. Yang kedua, wali rasulihi, tak taat kepada perintah Nabi. Yang ketiga, walikillati ta'atihinna li azwajihinna, dan sedikit sangat daripada kaum wanita yang taat kepada suaminya. Faham tak? Sebab ni kalau kita tanya orang puan,
Saya ngajar daripada Perlis sampai Johor. Kita sempat berjumpa dengan muslimat. Kita kata betul tak ramai perempuan suka lawan suami tu? Betul dia orang aku. Tu yang kata betul tu yang ikut kuliah semua. Dalam dia ikut tu time kita ngajar bab api neraka, takut ustaz kabur neraka, takut semalam dah 2 hari takut. Nampak 3 hari ni jetik hidung laki dia pula. Nah. Tapi bukan hak di Melawati ni, hak Ampang tu. Nah. Ini betul. Nampak? Jadi bahagia yang sebenar 3 perkara. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat suami. Dengar, tak ada dah hak lain. Bila sebut taat pada Allah, taat pada Rasul, 2 ni dia panggil taat agama. Kerana agama mari dari 2 benda je, Quran, hadis. Daripada Quran, daripada hadis, ulama pun ambil, ada yang pakai yang terus jadi nas, dan ada yang dengan ijtihad, dengan qiyas. Inilah sumber agama. Taat Allah, taat Rasul, beragama. Makna perempuan yang beragama syarat nak dapat bahagia. Yang kedua syarat dia taat kepada suami. Jadi kebahagiaan daripada yang telah dijelaskan oleh ta'rif Rasulullah, maka salahlah ta'rif yang kita beri. Kebahagiaan dengan sebab ramai anak, kebahagiaan dengan sebab kita mewah, banyak tanah, menega besar, rumah besar, bukan belaka. Bukan. Kebahagiaan taat Allah, taat Rasul, taat suami, walaupun miskin. Dalil isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri para sahabat, mana ada kaya macam kita, baik tak ada dalam rumah. Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, kahwin dengan sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Orang hebat, di antara 5 permata wanita pada alam, Siti Fatimah. Orang hebat atas muka bumi, termasuk planet Mustari, Pluto, Hadari, 5 jenis saja. 5 nama ni. Pasal apa 5 nama ni saja? 5 nama saja disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Faham? Siapa dia? Maryam, bonda Nabi Isa alaihissalam. Aisyah, isteri Fir'aun. Nampak? Siti Fatimah, Siti Khadijah, dan Masyitah dengan ta, bukan dengan te. Dalam hadis ada sebut ini wanita hebat. Nampak? Inilah orang bahagia. Masyitah, dia dapat kebahagiaan yang hakiki, betul tak? Walaupun dia mati dalam air panas. Jadi kebahagiaan kok mana mati dalam air panas? Nak melecur habis kulit-kulit. Setelah anak dia dengan suami dia mati, dia sanggup mati, tapi dia bahagia kerana mempertahankan agama. Jadi tarikh yang sebenar bahagia ialah orang yang beragama, walaupun dia mati, walaupun pendek umur, walaupun miskin, walaupun dia kuli orang, tak ada kira. Kaya miskin, beragama, orang ni bahagia. Jadi orang puan, kalau dia ikut agama, dia bahagia. Walaupun dia bukan ustaz sah. Nampak? Dia hanya seorang isteri saja. Suami dia hanya tukang kebun sekolah. Suami dia boroh je. Tapi dia taat Allah Rasul, dia taat suami dia. Nampak? Dalam hadis yang lain, mana-mana perempuan yang solat 5 waktu, kemudian pula puasa bulan Ramadan, taat suami 3. Nampak? Maka masuklah mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Dan kan nak masuk syurga ni dia mengikut amalan. Orang yang ada orang masuk syurga dengan sebab puasa, dia masuk pintu puasa. Faham? Dia tak boleh masuk pintu tahajud. Orang kuat tahajud, masuk ke pintu tahajud. Orang perang sabilillah, masuk ke pintu perang sabil. Orang yang banyak sedekah derma, masuk ke pintu sedekah. Tapi perempuan yang jaga sembahyang, puasa Ramadan dan taat suami, dakhalat, dia Nabi kata masuk ayyaba bin sya'at,
dia masuk mana-mana pintu yang dia nak. Maknanya ini VVIP, very very important person in padang mahsyar. Orang ni sangat hebat, macam raja masuk stadium, pintu mana dia boleh masuk pasal dia raja. Maka perempuan yang 3 perkara, jaga semayang, jaga dia puasa, taat suami, maka dia dapat orang yang sangat istimewa, sehingga boleh pilih pintu mana dia nak masuk daripada syurga. Nampak? Jadi bahagia yang sebenar bukan wang ringgit, bukan cantik. Nah, ada orang wanita bahagia, wanita yang sangat cantik. Tak. Nah, wanita yang sangat kaya, tak juga. Keturunan yang hebat, tak. Sama kita dengar dalam hadis, tungkahul mar'ah li arba'. Nabi kata perempuan ini dikahwini dengan salah satu daripada 4 sebab. Li jamaliha. Yang pertama, kadang-kadang dengan sebab dia comel, orang pun kahwin dengan dia. Yang kedua, lima liha, kerana dia kaya. Yang ketiga, lihasabiha, mungkin kerana keturunan hebat, keturunan dia tinggi, mulia. Yang keempat, lidiniha, mungkin kerana agama. Nampak? Fasfal bizatidin taribat yadak au kama qala. Nabi kata kalau gitu pilihlah kerana agama, nescaya akan diam tangan kamu. Maksudnya puas hati. Nah, jadi 3 perkara tadi tidak menjamin kebahagiaan. Kalau cantik, tak mesti bahagia. Dalil, tengok Ariang Metro Utusan Malaysia, surat khabar, perceraian berlaku di pejabat mahkamah agama, mahkamah syariah. Report daftar perceraian, suami umur 27, isteri 24, suami 32, isteri 26. Kita tengok muka isteri, comel loteng, lawa-lawa belaka. Hak uduh-uduh dak kena cerai. Betul tak? Tengok tok dengan tok ki kita ada cerai. Ada tak? Tak ada. Tok kita lawa. Dak lawa, dak macam artis, macam orang puang gitu, ngeng jalan. Faham? Dak kena cerai apa? Tu yang cerai di jabat mahkamah syariah lawa-lawa. Suami sama bini, bini sama laki. Betul tak? Ada. Dia kata lawa, dia bukan menjamin kebahagiaan. Sedap tengok je, sedap tengok. Macam kereta duduk dalam sama kursi 2, belakang pun ada orang kau. Tengok keluar sedap tengok sikit. Nak suruh sedap tengok. Sebab ni batu ni orang modify kereta dia. Kereta Myvi tapi dia tukar bumper Audi. Pasal nak sedap tengok, naik sama je. Faham? Sedap tengok. Satu hari Nabi kata barang siapa yang berjalan-jalan, jalan ke Pekang ke jalan mana-mana pun, dia pun tengok perempuan lawa. Lawa perempuan ni. Lawa tak lawa tu sehingga akjabat, maknanya perempuan ini akjabat ni maknanya menjadikan kita, mengherankan kita. Lawa perempuan ni. Nampak? Gaji tak? Tengok gitu. Jangan jumpa perempuan. Bini ada lagi bini? Ada dah? Kahwin dah? Belum kahwin lagi. Dah bila mu nak kahwin ni. Siapa kahwin dah sini? Ada tak? Ada? Kahwin dah? Dah kahwin. Satu ke? Satu Malaysia. Pernah tak pergi jalan-jalan mana tengok perempuan lawa, lepas tu mari dalam hati gua ni hebat, dudak-dudak. Tu ada janggut tu, dudak-dudak. Kalau janggut panjang ini tak tahu. Memanglah, sebab orang lelaki bila tengok perempuan memang gitu. Faham? Dia ada mari dudak-dudak. Orang sini panggil dudak-dudak. Orang Terengganu panggil mari mari. Salah? Tidak salah. Kerana Allah kata zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa.
Allah jadikan satu makhluk jenis laki-laki, bukan buat body saja, dia masuk satu chip dalam body itu, berasa seronok kepada perempuan. Faham? Orang yang berasa tak seronok, chip dia rosak, kena pergi kena pergi scan balik. Faham tak? Betul tu. Sebab Nabi iktiraf, Allah jadikan manusia nama laki-laki, dia seronok tengok perempuan. Siapa yang tak seronok, angkat tangan. Sahih, mati pucuk. Nah, dia gitu. Maka dia kata tak ada rasa apa. Dia tengok perempuan sama macam tengok lori balok, cip rosak. Dalil sebab tu Nabi larang tengok. Dia larang tengok sebab bila mu tengok mu akan seronok. Dalil mana tahu seronok? Allah kata ada roh seronok tu bukan sejak kita besar ni. Chip tu ada daripada setitik air mani lagi. Duduk dalam sulbi ayah, dak jadi kita lagi. Dak nikah lagi dengan mak kita. Ada dah dalam tu, dalam air mani yang akan jadi lelaki, rasa seronok, hubus syahwati minan nisa, ada dah. Itu hebatnya Allah. Allah bukan pegawai takbir jaga Shah Alam, jaga ampang. Allah ni Rabbil Alamin, yang mentadbir alam. Oh bijak. Sebab tu telur ular tedung sela. Kenapa tedung sela? King Cobra, bukan kobra. Kobra kecil. Tu dak gak jetik apa. Faham tak? King Cobra hak hitam, hak diri tinggi tu. Faham? Dia tenduk dia dak besar. Tu ketik 3 minit tahlil, tak ada apa-apa. Faham tak? Bukan besar tu ada bisa. Pakar-pakar kaji biologi haiwan. Nah, rupanya dalam telur lagi sudah ada bisa king cobra tedung sela. Bila dia akan jadi ular, bisa tu akan ada di bawah kepala dia. Tidak pernah berlaku ular king cobra tedung sela bila besar, bila patut tu bisa katang tebu. Tak berlaku gitu. Bisa katang tebu duduk di katang tebu. Ular kapak duduk di ular kapak. Mari mana? Ular tu balik dah. Malaikat mari cocok kepala. Dah. Daripada dalam telur. Maka kita daripada sulbi lagi. Nah, orang lelaki bentuk mani ada dah. Insting dia panggil. Faham? Fitrah. Suka kepada perempuan. Bila tengok batu, jangan tengok. Nampak? Tapi Nabi cerita ni kalau tertengok, bila tertengok ajabathu, mengajaibkan dia, maknanya dia rasa comel. Hak ni kata dia dudang. Dia dah dinawak hijau tau. Nak maka Nabi kata baliklah nak untuk bersama dengan isterinya. Nampak tu orang ada isteri. Bila tengok fitnah tengah jalan, balik kepada isteri. Nabi kata kerana yang demikian itu sama sahaja. Sama yang di rumah dengan hak tengah jalan, hakikatnya sama. Rupa je lain. Betul tak? Rupa saja lain. Ni side mirror lain sikit. Ni bumper lain. No exhaust lain. Tu. Tapi hakikat benda yang sama. Nampak? Dalil sama, selepas menjimak isteri sama. Sama saja. Sebelum je lain. Nampak? Dia tidak sama ustaz. Saya tengok tengah jalan putih, bini saya hitam, tutup api. Sama je lah. Lama mana tahan cantik? Tak lama. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini dia berubah-ubah. Daripada kecil batu besar. Bila besar kecil balik. Itu alam. Tak ada benda yang semakin cantik. Maka cantik tidak kekal. Budak-budak masa beranak comel. Comel budak-budak. Tapi bila tua comel. Tak comel. Anak kita baby umur 1.5 tahun 2 tahun kok. Tengok masih nangis lawa. Tengok tok dia senyum dah. Tak usah kata nangis. Senyum tu kita dah nambah dah nasi tengok. Jadi cantik kekal? Tidak kekal. Nah, yang kita seronok masa kahwin. Masa kahwin, memang lawa. Bini kita laki pun lawa. Nah, masa orang main kopang, duduk atas pelamin kan. Nah, ingat lagi? Dah ingat? Ingat lagi? Seronok masa tu? Seronok dah, seronok. Wajak sikit. Kita duduk atas pelamin suka kan? Pangkap. Nah, ngatim laki
ngati puang. Ngati puang. Seronok berasa. Oh lelaki hebat. Jalan orang payung. Oh pegang keris ni. Oh pinjam hak dera punya. Raja sehari seronok. Malam-malam karang masuk dalam bilik tengok Allah bini dia hias gitu begini seronok sungguh. Muka bini pemuda lagi berapa umur 21 bini ni kau comel tengok oh. Minum air 1 gelas 2 straw. Nak minum balik 1 straw je 2 mulut. Faham gitu. Dah. Lagi romantik terus. Apa? Pasal muda. Cantik. Tapi dia berubah. Oh kalau nak tidur, masih nak tidur malam pengantin ngantuk mata dah. Yang pusing belah air lah. Kita tidur beradak mata dah. Oh, okey bebe. Pasal apa? Pasal muda, pasal comel, pasal cantik. Adakah kekal? Tak kekal. Ni bini kita berapa dah anak? Anak 6. Ni tepi ni macam kek hari jadi oh. Tipu lah. Dah lagu mana tidur? Yang boleh tak you tidur paling sana? Dah tua dah. Ini. Dah cakap nak lama tepung. Kalau you paling muka air mimpi mengigau. Ni masalah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Makin lama makin tak cantik, makin lama makin huduh, makin huduh, makin huduh, makin huduh. Apa saja makin huduh. Di syurga nanti barulah kecantikan itu berkekalan. Itu bahagia yang sebenar. Bahagia adalah syurga. Maka dalam dunia orang nak bahagia, orang sedia tiket syurga. Itu ialah. Sama ada mu boroh, mu menteri, mu tansri, Perdana Menteri, di malam Perdana Menteri, mu raja, bini agung, tak ada kira. Carilah tiket syurga kalau nak bahagia sungguh. Tak dapat bahagia yang sebenar, dapat bahagia yang sekejap. Ni dalam dunia kita belum lagi sampai ke syurga. Bahagia yang sedikit tak apa dah. Jaga semayang, jaga puasa, taat suami kita. Maknanya jaga agama dan taat kepada suami. Kerana kecantikan tidak berkekalan. Kalau kekal, tak akan berlaku sama menyamang suami isteri. Tak akan berlaku 82,000 perceraian. Yang berlaku kes 82,000 perceraian, semua perkahwinan ni atas suka sama suka dan restu orang tua. Nampak? Ada orang kata tak, kalau kahwin tak ada restu orang tua tak bahagia, pelawak. Bahagia bukan kok restu. Bahagia taat pada Allah, taat Rasul, taat suami. Kalau tidak 82,000 perceraian berlaku daripada restu orang tua. Apa cerai? Sebab saat ni jadi cantik bukan tak boleh. Kalau kita ada pak ni beres. Calon isteri kita cantik, kaya, keturunan mulia, beragama, beres selalu. Tapi nak cari mana? Ada pak spek ni. Ada satu jalan daripada Naratiwak ke Pathani. Sebelah kiri tu lepas pada kampung Jingo. Kalau orang kiri ni boleh tahu selatan Thailand. Tempat mujahidin. Ada satu pondok, saya lupa nama. Pondok ni pondok Banat untuk perempuan. Diajar sungguh-sungguh dalam pondok ni untuk jadi isteri solehah. Ada lebih kurang 300 murid, semua wanita, budak puang belaka. 300 orang ni semua orang sudah booking. Sebab memang comel dia ngajar situ. Cara akad gelas ke suami, cara berkata dengan suami, cara baca doa masa suami nak pergi kerja, duduk kat pintu isteri baca doa. Faham? Habis. Ni akad gelas nak tok ke laki ajar dalam pondok. Hak lain ajar juga nahwu, sarah, ilmu hadis dan sebagainya. Hukum menjaga suami ni. Kalau akad gelas tok guru ajar cara letak. Jangan bunyi depan suami. Kita nyai ya. Nampak? Sehingga semua murid hak orang belaka dah. Walaupun tak comel, tak comel, ada comel seorang dua. Tapi saat ni akhlak telah diasuh. Nampak? Dia setting, default setting tu agama dah. Tu kata berkekalan. Dalil tengok tok kita mana lawa, tok nyang kita dak lawa mana pun. Jadi yang pertama bukan
kecantikan menjamin kebahagiaan. Gambar mana ni biru mukanya lemah di laki, lawa nak lawa tapi kena tapak dan raka suami. Nak dia tahu dah benda tu suami nak marah ke dia tebang tak. Nak suami kata apa benda mu cakap ni. Nak jadi aku letih balik kerja tak usah belebel. Awak gitu sama. Kalau saya nak bercakap tak boleh, saya nak bercakap belebel. Tok laki makin merah muka. Dak, saya baru balik kerja. Dak, beri saya rehat apa dulu. Rehat apa? Saya ni benda ni mustahak. Saya nak belebel juga. Biar nak belebel juga. Ini masalah. Betul tak? Suami tu letih baru balik kerja. Awak dah dengar ke orang ngajar malam-malam kalau lawan suami masuk neraka? Dah kalau kita apa seorang masuk syurga. Lawang tetap lawang. Syaitan kata lawang. Jangan mengaku kalah mek. Lawang mek. Jadi dah muka bin laki mu nampak merah. Mu menang. Nah, tu kata. Kena lepas. Kaping musim 3 kali sama sok. Padahal comel, padahal lawa, padahal masa nikah Allah lawanya, dandang situ, dandang sini, sobek situ, sobek sini. Dah guanya kena tumbuk gimik laki kau. Guanya kena sepak terajang kau. Mulut, perangai, mari daripada hati. Kalau jenis melawang, tetap melawang. Walaupun comel, tapi dia tidak comel. Balik rumah, bapa, abang tak apa. Nampak? Bapa tak apa, kita tak lawang mana, kita kata gitu, tak apa juga. Padahal melawang. Nak laki dia ni aku tak apa ni. Tak apa. Berat ke perang. Jeng kalau boleh gitu. Nampak? Lala kita nak bahang sama. Aku bahang bang. Bahang berani bahang. Saya tubik luar lanjang bulan. Tak berani laki. Mai apa nak tubik telanjang duduk luar. Nak mang sepandang malu tengok dia jirang. Nah, lalah dah dia kata benda. Nak marah, ugu nak tubik telanjang. Dah orang. Ada macam-macam penyakit yang kita tahu ni masa orang cari kita. Macam-macam masalah. Nak ada suami tu dia cerai isteri dia muda lagi 20 hang belaka. Lepas tu nak baik semula, nak rojak tak reti, nak kata rojak tu guna. Nak kata macam mana? Tak reti. Nak takut salah kata lagu mana rojak satu. Nak kata gitu ke mana? lah dia suruh bini dia mari di rumah kita. Tunggu di tepi longkang ni. Nak tunggu nak panggil tak berani, tunggu keluar. Kita balik tengok hidup tepi tu. Benda masalah. Nangis-nangis. Cerai, kena cerai. Dah nak rojak tapi suami saya suruh tanya tak reti. Rojak nak kata gana. Nak ada pula suruh bini mari. Ni kata dah mu laki, mu lah mari tanya. Nak dah bini tu naknya baik semula dengan laki, terpaksa mari, malu pun malu. Faham tak? Siang ke dia. Nah. Comel bukan kata dak comel. Nak malu mata tunggu juga. Jadi kena basuh kita tulis lapah rojak gitu gini. Nak suami dia kata suami saya tak tahu dia suruh saya mari, dia malu nak mari. Nak dak bertanggungjawab. Yang kedua kerana harta. Harta tidak bahagia dengan sebab harta. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Harta ni harta je. Nah, bukan makna bahagia. Bahagia as-sa'adah 3 perkara. As-sa'adah fi salas. Kebahagiaan pada 3 perkara. Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Tak ada kait dengan harta. Kalau harta membahagiakan, jutawan di Amerika tembok kepala. Bunuh diri, betul tak? Penyanyi rap bunuh diri. Album dia harga je. Sekali satu album dia nak buat kena bayar $400 $400 juta baru dia buat album, satu album untuk company. Allah. Boleh lihat dia tembok pada piti banyak. Nak bukan duit. Dia bukan membahagiakan. Duit ni banyak, dia satu saja Tuhan beri nikmat, iaitu ketika membeli. Kita pergi tengok jalan, tengok jam harga 60,000 boleh beli. Hak tu je nikmat. Bila pakai tak ada nikmat.
Nak tengok kereta mahal harga 200,000, duit ada. Oh 200,000. Ni berapa? Ni 178,000. Ambil ni ni 200,000. Masa tu saja Tuhan beri keseronokan, iaitu kuasa membeli. Ambil buat balik rumah, tak ada seronok. Tapi orang yang tak ada harta, Allah beri nikmat dapat bersama dengan harta, walaupun harta tu murah. Nampak? Oh, kalau beli kursi set orang miskin 399 kursi dia. Nah, duduk dapur kukunya atas kursi. Kukunya. Pasal dia orang miskin. Nah, anak-anak pun naik inju, ayah pun inju, panggil habis ni birah, pesang, mari yang rumah hamba tengok kursi baru. Oh, tak angkat kursi baru, dok turun tidur karang. Laki tidur pendek, bini tidur panjang. Sedap sangat. Kursi set baru, mahal bawah 399, 400 balik RM1. Faham? Buat apa? Dia orang susah. Nikmat. Nampak? Allahu Rabbi. No, kaya-kaya naik kereta Daimler harga 3 juta. Ada dia duduk atas kursi lama? Tak. Sampai lah bos, turun. Tak duduk lama. Orang asli, kita lalu dekat highway Kenyir, nak duduk atas seat Honda Car, njuk ni. Oh, sidak. Honda Car orang parking, dia naik duduk satu, tuk bating. Rumah dia mana ada kursi, Honda Car punya seat tu tak turun. Sedap. Njuk. La ilaha illallah. Nikmat Tuhan beri ke dia. Nampak? Jadi harta tidak menjamin apa-apa. Dalam hadis yang lain Nabi kata 3 perkara kawan kita. Yang pertama, anak beranak kita. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amalan. Bila kita mati, anak beranak kita tak kawan dengan kita, atau kubur. Harta tukar nama, semua tukar nama orang. Kereta tukar nama JPJ, tak bakal nama si mati. Tanah tukar nama jabat tanah. Nak tak menjamin sedikit pun. Yang ketiga, keturunan tak ada apa-apa. No, keturunan yang paling hebat Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tapi lawang Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, pagi petang duduk dalam microwave api neraka. Nampak? Keturunan hebat-hebat. Raja tak taat pada Allah, masuk syurga masuk neraka. Saya jawab. Tak wani nak jawab. Tak kira lah raja siang, raja Mesir ke, raja mana tak kira. Tak taat pada Allah, tak taat pada Rasul, masuk syurga masuk neraka. Ada? Sahih, kita yakin. Nampak? Agama, jaga agama. Agama kebahagiaan. Walaupun dia orang susah, jaga agama. Nampak? Itulah bahagia yang sebenar. Walaupun tidak dapat bahagia seperti orang lain, tapi itulah kebahagiaan. Nah, kita salah sangat kebahagiaan kita pergi kait dengan harta dan sebagainya. Tak. Tapi ada juga Nabi kata dunia yang aku suka. Yang pertama, isteri solehah. Yang kedua, kenderaan yang baik. Yang ketiga, rumah yang luas. Tu sungguh. Rumah luas ni satu kebahagiaan juga. Bukan rumah besar. Maksud luas, rumah yang tidak sempit. Kalau sempit, kalau rumah menupang orang, tak seronok hidup itu. Nah, anak kena tidur luar, tak muat nak tidur dalam bilik. Kita nak pergi dapur kena lakoh kepala anak. Tengok ada orang rumah sempit kan. Nah, Nabi kata kalau boleh jangan gitu. Biar luar ada bilik masing-masing. Ini yang terbaik. Tak boleh nak buat guana kita. Ini dunia juga, tapi dunia diiktiraf. Nah, daripada sempit baik luar. Tapi bukan bermakna banglo atau bukit. Ada payung, ada kolam renang, belum tentu bahagia. Dadak semayang, anytime Tuhan nak ambil, bakar dalam neraka sakar. Nak tahu bahagia atau tidak, hak mana kita duduk lama? Hak paling lama akhirat. Maka akhirat dinilai, agama dunia tidak dinilai. Kita seronok sekejap lah, jadi jutawan, jadi bilioner, tapi tak ada ibadah, tak ada ketakwaan, mana tak ada agama, sekejap je lah. Nampak? Sekejap saja. Kalau nak banding kehidupan di akhirat, macam setengah saat di dunia. Dah baik kita duduk hak lama, bahagia hak lama sebenar. Sebab tu Siti Fatimah, dia kena ambil air 2 km daripada rumah. Dalam rumah Siti Fatimah tak ada air.
pergi ambil air sampai pecah-pecah tangan. Pasal telaga dia dalam berpuluh-puluh ratus kaki. Faham tak? Tarik anak Rasulullah untuk ambil air, bawa pula air, temang dia punya perempuan hamba, bubuh dalam tempayang. Sayyidina Ali nak ambil wuduk untuk solat malam. Faham? Susah tak? Susah. Tangan coh Siti Fatimah. Nak? Tu kebahagiaan apa? Taat pada suami. Suami nak ambil wuduk senang, pergi sampai berkilometer, ambil, pikul buat balik, nak letak dalam tu. Hamba perempuan dia nak tolong karang, dia kata bukan suamimu Ali, suami aku nak berbakti kepada dia. Nampak? Sampai pecah tangan tarik. Kita buka baik je. Learning cukup mudah. Basuh baju tak payah basuh. Nampak? Tekan remote control. Deng. Kita baca mangga. Nampak? Tu pun malah juga. Sampai 2 minggu tak basuh. Sekali baju laki busuk kohong dalam bilik air. Nak? Kebahagiaan sebenar taat suami. Nampak? Waktu cari suami yang molek-molek, nak taat. Nak? Sebab bila suami kita jahat, tak puas hati kita nak taat. Nak taat tapi suami jahat, suami tak jaga semayang, suami tak jaga suami, berjudi suami, tu suaminya. Jadi hati kita berbelah bagi. Tambah taat, hukum agama kena taat. Nak taat, suami jahat pada agama. Masalah. Lama mana kena telang? Seumur hayat. Lepas tu hati-hati. Nak berkahwin, hati-hati. Nak bersuami, hati-hati. Nak beristeri, hati-hati. Kita nak beli kasut, kita pilih. Faham? Comel dah kena tapak, depan pula dah kenang, dah beli. Padahal kalau kita dah kenang dengan kasut tu, kita beli pun tak ada hal. Buh kaki je. Naik rumah, tak naik kasut. Buh kat tangga, kat luar. Tapi suami ikut kita, sampai atas katil, masuk dalam satu selimut. Betul tak? Dah kalau suami, toyo, nampak? Atu kubur punya perangai. Nah, boleh tidur dengan kita satu selimut. Ni masalah. Jadi nak bahagia sungguh, yang baik. Baik ni bukan baik di segi perspektif masyarakat, baik pada sisi Allah. Baik sisi Allah ke mana? Beragama. Bukan syarat ustaz, beragama. Walau makan gaji kerajaan pun beragama. Semayang tak makan rasuah, tidak berjudi, tidak minum arak. Nampak? Tu orang yang beragama. Maka kebahagiaan yang sebenar, kalau dia kata impian ke tidak, ataupun angan-angan, dia benda impian. Impian ni benda yang baik, yang boleh kita cita-citakan. Contoh, saya mengimpikan seorang isteri atau suami yang soleh. Ni yang panggil impian. Saya impikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Ni tak ada masalah. Angang-angang ni dia yang jauh sangat. Yang jauh sangat. Duk angang hijau dah macam mak jenis. Nak duduk dengan obeh lagi aku petang-petang main golf. Lepas tu driver aku mari ambil, malang pergi karaoke, disco gitu gini. Nak dah sekarang mu pakai kereta dia. Aku dak hijau lagi baru nak ambil SPM. Tu angang-angang bodoh dia panggil. Impian bubuh satu impian di hadapan kita, Allah tak marah. Mana? Impian yang baik. Kalau impian yang baik tidak boleh, nescaya kita tak boleh berdoa minta syurga. Maka impian yang paling mahal, kita nak masuk syurga, kita kena impikan syurga. Syurga ada dua, syurga akhirat, syurga dunia. Syurga dunia Nabi kata isteri solehah, kenderaan yang baik, rumah yang luas. Maka kalau kau puas, suami soleh, rumah yang baik, tak menupang rumah tua, dan ada kenderaan yang memudahkan kita bergerak. Pasal kalau nupang rumah orang tak bahagia. Nupang rumah orang, rumah sendiri tak mampu beli lagi, kahwin dah, tupang rumah mertua. Dah rumah mertua, anak mertua, ipar kita, sama-sama duduk serumah. Bilik ada 6, bilik air 1, 2 je. Seronok tak? Seronok, tak bahagia. Panas duduk dalam bilik, nak keluar rumah, tak pakai baju nak duduk luar, segan pula. Ada ipar lalu, pergi mari. Faham? Kalau rumah sendiri, senang. Nak mandi satu hal pula.
Bangun subuh nak pergi awal kerja, tok tua pula. Ayah mertua duduk dalam bilik mandi. Setengah jam tunggu ayah mertua dak tubik lagi. Dengar-dengar ayah tua duduk bunyi, sahaja aku mandi wajib. Mana ayah tok tua pun satu lebih pada menatu ni. Dah. Masalah rumah orang takkan nak kata ayah cepat sikit mandi, aku nak mandi pula kan. Kata gitu. Tak tergamak, duk tunggu luar itu. Nampak datang. Tak. Pasal apa rumah orang? Lepas tu Nabi kata, walaupun rumah kita buruk, komang je, tapi rumah kita. Itu kebahagiaan. Tapi hak tu tawabi', bukan hakiki. Hakikinya taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami walaupun tidur bawah jambatan macam di Filipina, di Indonesia. Dapat hak tu, dapat. Jadi bukan dia angan-angan, dia bukan impian saja, kita yang merealitikannya. Dah boleh ke adakah kita berjaya akan dapat jadi jutawan? Itu sebab tu kalau nak jadi jutawan belum tentu. Nak jadi suami, maknanya suami kita hartawan belum tentu. Tapi kalau kita nak syarat yang sebenar bahagia, siapa-siapa boleh. Mana? Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Mudah tak kapuang? Cukup mudah. Taat Allah, jaga tutup aurat, puasa bulan Ramadan, sembahyang 5 waktu. Susah tak? Tak susah. Jangan duk mengata ke orang mulut. Tengok orang benda orang maju, menega dah semua. Orang dapat nikmat, alhamdulillah. Nak tengok orang susah, kita kata innalillah, tupang susah. Cukup mudah, tak payah. Nah, yang payah nak jadi kaya. Kau orang duduk salah. Nampak? Beri pentakrifan tentang kebahagiaan. Bahagia, kena kaya. Payah nak bagi nak dengan cara kaya. Tapi nak sembahyang 5 waktu senang. Senang. Bangun pagi, lawang nafsu, sembahyang subuh. Zuhur apa jadi pun, tinggal sekejap. Goreng ikan biar dia hangus tak apa. Sembahyang dulu sekejap. Mudah tak? Mudah. Lain sembahyang tu lama. Sembahyang zuhur 4,000 rakaat. Oh payah. Maghrib 380 rakaat. Payah tak? Baru payah. Ni maghrib 3 rakaat. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beres. Betul tak? Cukup senang. Payah lagi nak pergi kerja, start enjin 15 minit panas. Nak lepas tu tengok tubik jam pula, kena pusing kat belakang pula, lekat pula atasnya matang. Nak naik kat atas akhlas, turun dah dia turun pula, jam pula depan. Lagi payah dunia. Akhirat ndak payah. Sembahyang kejap subuh. Nak tutup aurat, senang. Payah dia. Ambil Aryani, mak buh. Tu masuk comel. Faham? Comel latih-latih. Betul tak? Senang tak? Senang. Nak buat derhaka payah jadi benda agama benda mudah sebenarnya. Nafsu kita tidak dididik dengan cintakan akhirat, maka dia jadi payah. Bila kita cintakan benda tu, dia akan menjadi mudah. Dalil orang kerja berat semua jadi mudah kerana cintakan RM1,000 sebulan. Duduk kat gondola luar bangunan tau, tekad 60 duk lak cermin. Faham? Kita tak usah kata jatuh, tengok hati dah kejut hati. Tak? Belum kata jatuh, dia sanggup tu sebab kerja tu suka rela atau 1,000 sebulan. Kerana 1,000 sebulan. Maka kalau kita nak kita yakin dapat syurga, maka agama cukup mudah bagi kita. Bukan berat sangat. Sembahyang, jaga puasa, taat suami. Itu kebahagiaan yang sebenar. Nampak? Batu suami dia cinta sangat. Suami yang cinta kepada isteri juga tanda bahagia. Dan lagu mana kita nak suruh suami cinta ke kita, sayang sangat ke kita? Nak buat apa ni? Buat lawa saja. Lawa belum tentu sayang. Dengan akhlak, betul tak? Dengan budi yang baik, dengan pergaulan, dengan layanan, baru suami suka. Suami suka, walaupun suami dia boros, suami suka ke dia, tu isteri yang bahagia. Walaupun tak mampu beli kereta, 20 tahun dah kerja, masih motor buruk, tapi suami sayang sangat ke dia, itu isteri bahagia. Betul tak?
walaupun ada getah wak ikat-ikan saja, tak ada lagi gelang mah sorak pun. Tapi suami suka ke dia, sayang ke dia, itu perempuan yang bahagia. Nah, ramai suami boleh turut dia, nak piti beri piti, nak kereta beri kereta, tapi suami tak sayang dia, depan dia suami buat baik. Dia kata kadang-kadang tahu dah kita ni tak ada harta tapi rasa-rasa bahagia tu dengan kaya juga rasa. Jangan sekali-kali. Kita yakin dah siapa yang taat Allah, kalau aku taat Allah, kita muhasabah diri, aku taat perintah agama, aku bahagia sekarang. Bahagia mana tengok anak-anak mu baju pun buruk lah. Baju buruk bukan tanda celaka. Kerana sa'adah lawangnya syaqawah. Syaqawah ni makna celaka. Apa makna celaka? Orang derhaka pada Allah, derhaka pada Rasul, celakalah dia. Walaupun dia Tan Sri, walaupun dia ni jutawan, walaupun dia nama 10 orang terkaya dalam dunia, tapi derhaka Allah, tu orang yang celaka hakikatnya. Nak kenal bahagia, kenal lawang. Arti bahagia, lawangnya celaka. Nampak? Tak kira siapa-siapa lah, kaya ke, miskin ke, tak taat Allah Rasul, itu orang celaka. Jadi kita jangan nanti duduk dalam senarai orang senang tapi celaka. Jangan. Kita nak kita orang yang senang dunia akhirat. Ada pula orang kata dah senang gua ni duduk pakai motosikal, laki hamba. Senang ni bukan kenderaan. Senang ni sekarang ni kita orang senang. Ni dalam masjid ni semua orang senang. Nanti salah beri takrif. Bukan orang kaya lain. Bukan banyak duit orang senang. Orang banyak duit tu bukan orang senang, tu orang banyak duit. Tu kereta banyak 18 buah. Tu orang banyak kereta. Tu orang banyak tanah sampai 40,000 hektar, nama dia belaka, gerang tanah saja sekotak tinggi ni. Tu orang banyak tanah. Dia orang senang. Ni orang senang ni. Orang senang ni orang yang nak akak tangan boleh, cakap tangan boleh, kiri boleh, angguk boleh, bangun boleh, duduk boleh, kecing boleh, berak boleh, ketuk betul. Orang senang lah tu. Faham tak? Kita lah orang senang. Dah bila lagi nak syukur pada Allah? Orang susah nak atas hospital, nak pergi kat Ampang Puteri, datuk-datuk saja, kereta di rumah 7 Siri, Porsche, Ferrari, tapi masuk Ampang Puteri dah digerak datuk. Sini masuk besi, kaki masuk mozek, perut masuk skru. Apa? Banyak penyakit. Ni diagnos dah, tengok ni, X-ray. Nah, oh ni jatuh ni kena buang, jatuh lembu gini-gini. Itulah orang susah. Tu orang banyak duit. Memang dah, tapi dia orang susah. Berapa panggil banyak duit? Dia duit dia banyak dalam bank. Ni orang banyak duit. Ni orang banyak tanah, ni orang banyak kuasa, tapi dia orang susah, kau orang senang. Orang susah nak angkat tangan tak boleh, bangun tak boleh, makan tak boleh, tu orang susah. Faham lagi? Jadi orang kaya-kaya jutawan bilioner yang ada dalam wak sekarang, orang senang, orang susah. Tu orang susah. Messi panggil, Datuk, boleh kencing tak? Sakit, batu karang, betul tak? Tak boleh nak keluar air kecing, batu karang lekat antara pinggang dengan pundi-pundi kecing. Tapi dia punya company ada di bursa saham. Bukan tulis di kotak sabung paku tepi jalan itu. Nampak? Kedai photostat masuk kanan. Bukan tu. Dia punya company tu bursa saham 5-16 company. Tapi tu company dia orang susah. Apa? Kecing tak boleh. Kita tak ada duit dalam bank, ada 800 riyal je. Di rumah dalam kocek ada 100 lebih. Bira-bira rumah tepi-tepi mesinnya, kat mesin basuh ada 2-3%. Tapi kita orang senang, dalih nak kecing boleh. Nak boleh? Kecing. Beres. Rup. Betul tak? Ada darah tu baik? Ada. Tak ada penyakit, tak ada apa. Faham? Tu orang senang. Jangan main-main. Sebab tu kalau kita tak faham sangat tentang kesenangan, kekayaan nikmat yang sebenar, Nabi suruh baca Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani bila keluar jambang. Dah mudah baca. Keluar jambang tu maknanya kita berak, kita kecing, keluar najis daripada perut.
keluar tu puji, segala puji bagimu ya Allah, terima kasih kerana Mu telah mengeluarkan segala kotoran dan penyakit daripada badanku. Dah kita tak baca pun, faham? Nikmat kan tu, boleh berok, boleh kecing. Apa kata kalau tak boleh berok, tak boleh kecing? Nak sakit tau. Allahu Rabbi, bertepik panggil mak ayah hospital tu, nak kecing tak keluar, nak berok tak boleh. Nikmat masuk, betul nikmat, tapi keluar daripada badan berjadi najis lebih besar daripada nikmat kita makan. Dalilnya kalau kita nak pergi jalan jauh, kita pergi Pulau Pinang pagi ni, you drive dulu, dia suruh bini dia drive dulu, ikut highway, bini pun bawa kereta, baru sampai kat Arawang, baru sampai dekat ni depan sikit pada Batu Kek, laki kata, yang berhenti kat share sekejap, abang nak kecing pula, abang nak makan nasi, nak breakfast, nampak? Si dia kata, tak usah breakfast sini abang, kita makan kat Tanjung Maling, boleh tak? Kita makan kat Ipoh, boleh tak? Boleh, 1 jam sampai Ipoh, boleh tak makan kat Ipoh? Lapor kat Batu Kek, makan kat Ipoh, boleh tak? Boleh. Tak boleh tahan. Sampai Batu Kek, suami kata, yang kita makan breakfast dulu, lapar perut pula abang rasa. Kalau tak sabang, kita makan nasi lemak lauk petang kat Ipoh, boleh tak? Boleh, straight pergi Ipoh makan. Tapi kalau nak kecil, nak berok, sampai Batu Kek, laki dia kata, yang berhenti kat share abang nak kecil. Kalau tak apa, kita kecil kat Ipoh. Gini tu laki. Tak? Diri bulu rama tu bik kolam baju ni. Lambat Ipoh. Sakit habis tu, betul tak? Sebab tu nikmat kecil berok lebih besar, tapi mu tak baca pula puji-pujian kepada Allah. Akhirnya Tuhan tarik balik. La in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur nikmat aku, antara nikmat aku beri mu kecil mu berok, tu sudah satu nikmat. Yang mana orang-orang kaya ramai mana dah boleh kecil dah boleh berok, kesakitan menjerit di dalam wak-wak hospital, tapi kita tak kata alhamdulillah. La in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tak syukur, azab aku pedih di akhirat. Di dunia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan tarik nikmat yang ada pada satu kaum, melainkan bila kaum itu sudah tidak bersyukur dengan nikmat yang ada, maka kami akan tarik nikmat itu. Nampak? Dah. Tu orang senang, kita orang senang. Balik lagi nak makan durian, boleh, nak makan mi tiaw, boleh, nak makan nasi, boleh, kari, boleh, itu boleh. Dan sakit, doktor kata ni tak boleh, ni tak boleh. Tengok hospital. Nasi tak boleh, kanji. Ni nasi dagang, nasi lemak, roti canai tak boleh, kolesterol. Ni dan ni ikan goreng tak boleh, masing. Dah benda boleh. Roti kosong. Cicah air sejuk. Nampak tak? Boleh makan, kaya. Tu orang susah. Nampak? Jadi natijahnya bahawasanya kesenangan yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di sini. Di sini bukan tempat senang. Dan yang ada kesenangan itu untuk orang kafir. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir atau kama qala. Dunia sebenarnya syurga orang kafir dan penjara orang-orang beriman. Kita macam penjara sekarang, nak bangun terus pukul 10 pagi tak sembahyang subuh tak boleh, mesti macam dalam penjara, kena bangun awal solat subuh. Faham? Tak mau nak bergembira pagi-pagi, tak mau buat apa-apa tak boleh, kena buat kerja macam dalam penjara. Faham? Petang pula nak straight pergi jalan-jalan, keluar-keluar makan angin bebas, tak tahu maghrib isya tak boleh, macam dalam penjara. Petang kena mandi, nak sembahyang jemaah pula. Faham? Itu macam penjara. Orang kafir arak je minum, monyet je makan, nak main judi naik geti Highland, habis benda dia boleh buat, tapi sekejap saja. Walaupun umur dia panjang 80 tahun orang kafir, tapi akhirat seperti setengah saat di dunia. Kerana akhirat khalidina fiha, kekal di dalam neraka, tidak ada ending. Cerita yang paling panjang cerita syurga neraka. Faham? Cerita yang no ending story. Cerita ni dalam mana-mana movie pun kalau bersambung lah habis tak? Habis episod terakhir, tunggulah minggu depan episod terakhir tau. Syurga neraka tak ada akhir.
Itulah hakikat yang paling hebat syurga neraka. Sebut dalam kitab hadis, dalam syurga lawang bagi dunia. Apa dia? Dunia semakin hari semakin dak molek, semakin huduh. Syurga semakin hari semakin cantik. Faham? Macam kita kata tadi, isteri kita, suami kita makin lama makin tua, makin tua, makin tua. Dalam syurga makin cantik, makin cantik. Seorang tu dia tengok isteri dalam syurga, comelnya bini aku, lawanya. Dia paling ke kanan, dia tengok burung. Nah, dia paling kali kedua ke bini dia, lebih cantik dari pandangan yang pertama. Tidak ada dalam syurga dia tengok bini dia sama cantik dengan yang sebelum. Allah janji semakin cantik. Hebat tak syurga? Hebat. Oh gitu, tu dipanggil heaven. Nampak? Syurga. Nak masuk syurga kena ada tiket, iaitu taat Allah, taat Rasul. Nampak? Yang ini patuh pada hukum agama, baru dapat syurga. Suami dia pula, dia tengok muka suami, la ilaha illallah, bapa handsome dengan abang kan dulu uduh atas dunia. Sebab masing-masing bila masuk syurga dia orang bercerita. Dia mu anak siapa, mu anak siapa, aku siapa, mu siapa, dia mu ingat tak masa kita gitu lari daripada roadblock JPD jatuh dalam lokang. Oh, suka cerita dulu. Masing-masing cerita. Bukan abang. Pasal muka suami dia umur 30, muda. Masa mati dulu dalam dunia umur tua lelaki dia 60. Orang lelaki masuk syurga 30, orang puan sweet 17, 17 awak. Dah lah umur 17, tapi kecantikan Tuhan beri 1000 kali ganda, comel sungguh. Nah, bagi itulah kehidupan yang sebenar. Tak ada uduh dah. Tengok kali kedua makin cantik, tengok kali kedua makin cantik. Dada isteri mengeluarkan cahaya. Gigi dia saja bila kita tengok bergerlipak, klik 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 keluar gitu. Peluh ahli syurga jatuh daripada keluar bau kasturi, jatuh atas-atas meneting macam mutiara peluh kita. Allah hebat dalam syurga. Nah, itu baru bahagia sebenar. Berak tak ada, kecing tak ada, ingung tak ada, rohak tak ada, tak hidung, tak mata, tak telinga, tak gigi, tak ada belaka, air basi. Atas dunia ada benda tu? Ada. Oh, mas kahwin RM22,222, 22 sen. Oh, kelas sangat, comel loteng bini. Tapi tidur air basi masuk home. Faham? Tidur jeng. Nah, tak ada. Azwajum mutahharah, isteri yang disucikan. Yang ada kata ulama peluh. Peluh keluar bau kasturi. Kasturi ni paling harum. Keluar menjadi mutiara. Jatuh atas latar berbunyi bermacam-macam lagu. Ting 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 ting. Allah sedap. Pada dengar peluh tidur gitu. Faham? Lepas tu tengok. Nak bahagia sekarang, boleh bahagia anytime. Kita tak boleh nak jadi Nabi, tak boleh. Pasal Nabi tak boleh dengan usaha. Faham? Tapi kita nak jadi ahli syurga anytime, anyway, any place. Faham? Jaga sembahyang, jaga puasa. Kalau kau puang, nak bahagia sungguh, taat pada suami. Kita penasihat bagi suami. Jangan suami kita rasa hati dengan kita. Jangan suami nak marah ke kita, tak puas hati ke kita. Jadi takut tak terbuka pintu syurga. Berarti berjalan tu berjalanlah. Ni nasihat. Nak beritahu suami dulu, bang, balik bila balik pukul 6 sampai rumah. Saya nak keluar dulu boleh tak? Pasal nak pergi rumah kawan dia, orang ada buat reunion kawan-kawan sekolah, buat di rumah saja. Saya nak pergi dulu di Kajang gini-gini. Saya kata pergi lah, jangan balik lewat sangat. Hati-hati drive. Tu baru betul. Ni sekut nak keluar je. Nak suami je duduk kerja jauh di Pulau Pinang, 8 hari tak tengok bini. Balik bini duduk di ni melawati. Bini pula senang-senang keluar, tak kabodoh. Keluar pula 2 hari, pergi jana, pergi rumah mak saudara di Melaka. Tak berapa ke laki. Laki pula balik nak tengok bini. 8 hari tak tengok bini. Leras pun senyum manjau. Faham tak tengok bini. Nak molek nyanyi masuk pintu rumah. Nampak? Buat slow buka. Kalau bini duduk tidur dalam rumah. Nak buat surprise. Slow buka pintu. Cing cing cing. Nyanyi.
cing lecing gantung darah dah cing. Buka pintu ya, tak ada. Nah, mesej kat Melaka. Esok baru balik geng. Dah berhenti kat tu kedai ni. Bahang telur ayam kapung kulit-kulit lah. Dah. Ni masalah. Suami pun rasa nak marah gitu gini. Kadang-kadang larat membawa pada perceraian. Kebahagiaan yang sebenar kita pakai taat kepada Allah. Ni molek semua pakai tudung. Ada orang ngajar kita pergi dengar, ada orang berkuliah kita pergi hadirkan diri dengan suami, kita cuba buat yang terbaik. Pagi minta maaf sekali, malam minta maaf sekali. Suami buat benda tak kena, kita timbalang Perdana Menteri sebagai penasihat, tolong nasihat kepada ni. InsyaAllah taat pada Allah, taat pada Rasul, maka kebahagiaan kita yang pendek di dunia, panjang di akhirat, tidak lagi menjadi angan-angan. Nah, kerana kita tidak berusaha, maka dia telah menjadi impian yang akan menjadi kenyataan.